Salam sejahtera, terima kasih kena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Di saat bersatu dalam bahaya Tenat dan Nazak, di saat Muhyiddin kini mula diperkotak-katikkan kepimpinannya, apabila beliau lagi beberapa kali telah ditolak sebagai calon Perdana Menteri, bahkan bukan sebagai calon Perdana Menteri semata-mata, jawatannya sebagai Presiden Parti Bersatu juga kini menjadi tekanan. Kini di dalam bahaya, kini di dalam perebutan. Persoalan sekarang ialah, mampukah Muhyiddin bertahan untuk jawatan tersebut? Ramai netizen yang menyatakan bahawa Muhyiddin sudah tiba masa untuk berundur. Ramai juga netizen mengatakan bahawa Muhyiddin kini sudah dapat balasannya. Ada juga yang mengatakan bahawa mungkin masalah yang diterima Muhyiddin ini kerana Azmin Ali bersama beliau. Ramai yang mengatakan bahawa mungkin Muhyiddin terjangkit sumpahan terhadap Azmin Ali kerana diyakini ramai ahli-ahli PKR, ramai ahli-ahli penyokong Pakatan Harapan menyumpah Azmin Ali ketika beliau terlibat di dalam langkah Sheraton yang telah menjatuhkan, menghuru-harakan dan menghancurkan kerajaan Pakatan Harapan pada waktu itu. Itu sebabnya ramai orang yang berdoa untuk kehancuran Azmin Ali, dan nampaknya doa itu sepertinya sedang dimakbulkan berbanding dengan doa yang didoakan oleh Jasin untuk doa kunut nazilah. Adakah doa itu sekarang kembali kepada Muhyiddin dan Azmin Ali? Muhyiddin akhirnya buka cerita. Dia kata dia gesa ahli bersatu kekal tenang, yakin dengan proses parti. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menggesa anggota parti itu supaya kekal tenang dan berdisiplin di tengah cabaran dalaman yang melanda, sambil menegaskan semua isu akan ditangani melalui saluran parti yang sewajarnya. Dalam kenyataan hari ini, Muhyiddin mengakui wujud keresahan dan kegusaran dalam kalangan ahli akar umbi, namun mengingatkan mereka agar tidak mengambil tindakan di luar saluran parti yang sah. Dalam suasana parti seperti ini, kata Muhyiddin, perkara paling penting ialah kita kekal bertenang, berdisiplin dan yakin bahawa segala isu akan diuruskan melalui saluran parti yang sah. Sebarang tindakan luar daripada saluran ini hanya akan melemahkan parti dan memberi ruang kepada musuh politik kita, katanya lagi. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi kepada anda semua. Ini ialah terapi imun transfer factor for life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umumnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak lagi bertindak dengan kuat dan seimbang, kita kena penyakit. Tapi apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh dari semua jenis penyakit karena imun badan kita lah yang bertindak menghapuskan semua penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, Muhyiddin mengatakan bahawa jangan sampai ada pihak menggunakan isu perpecahan dalam parti untuk melemahkan Parti Bersatu. Tapi netizen kata bukan itu yang sepatutnya berlaku. Muhyiddin lah yang perlu meletakkan jawatan atau berundur, katanya. Justru, kata Muhyiddin, saya meminta semua ahli memberi ruang dan kepercayaan kepada proses ini berjalan dengan baik tanpa sebarang gangguan. Pada 30 September lalu, Lembaga Disiplin Bersatu menyatakan akan mengambil tindakan tegas termasuk pemecatan serta-merta terhadap ahli yang didapati bersalah, melanggar disiplin dan mencemarkan imej parti. Lembaga itu berkata pihaknya akan bersidang dalam masa terdekat untuk meneliti semua laporan dan aduan yang diterima, termasuk terhadap Setiausaha Agung Azmin Ali serta ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Tun Faisal Ismail Aziz dan Wan Saiful Wan Jan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye. Hello guys, ini ialah walkie-talkie Bofeng BF888S. Dapatkannya di Shopee, murah.
Guys, ini ialah headphone Onikuma K2 Pro. Hebat, luar biasa, cantik dan murah. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah power bank Mozom PB149. Murah, hebat dan dapatkannya di Shopee sekarang. Guys, ini ialah Shokz Open Swim Pro. Headphone yang hebat, kualiti hebat, tahan air. Dapatkannya di Shopee. Guys, ini ialah headphone One Audio E70 Fusion. Dapatkannya di Shopee, murah sekarang. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu lagi isu panas untuk Dewan Undangan Negeri Sabah. Bila agak-agaknya Sabah akan bubar? Soalan itu akan dapat dijawab tidak lama lagi. Tetapi pendedahan kali ini lebih panas dan lebih berat. Kata bersatu menyindir speaker Dewan Undangan Negeri, tahniah, dah jumpa dompet kah, kata beliau. Pemimpin Bersatu Sabah menyindir speaker Dewan Undangan Negeri Kazim Yahya yang baru dilantik semula untuk penggal kedua dengan membangkitkan dakwaan rasuah terhadapnya. Beliau bertanya, adakah dompet tersebut pernah ditemui semula? Apakah jenama dan reka bentuk dompet yang mampu menampung nilai sebegitu besar dalam bentuk tunai? Atau mungkinkah ia sekadar alasan direka untuk meredakan kemarahan rakyat? Kata Ketua Pemuda Negeri Hisham Hazaril, sindiran itu merujuk kepada mesej WhatsApp yang didedahkan oleh ahli perniagaan Alberte, dikatakan atau dikaitkan dengan skandal perlombongan dengan Kazim, didakwa meminta pendahuluan RM50.000 dengan alasan dompetnya hilang. T seterusnya mengeluarkan video perbualannya yang dikatakan Kazim mengenai rasuah RM350.000 sambil turut mendakwa dia telah menuntut RM3 juta dan 50% kepentingan dalam salah satu syarikat yang bersaing mendapatkan lesen cari gali mineral. Kazim menafikan dakwaan itu dan menegaskan RM50.000 adalah permintaan pinjaman bukan pendahuluan. Mengucapkan tahniah kepada Kazim yang kini akan berkhidmat sehingga 2030, Hisham berkata pelantikan semula itu tidak terlepas daripada perhatian rakyat Sabah. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu izinkan dulu saya kongsikan kepada anda semua. Ini ialah terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh dan tidak seimbang, kita kena penyakit. Tetapi apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Kerana imun badan kita lah yang akan menghapuskan semua akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Saudara-saudara sekalian, menariknya isu kali ini, fenomena ini menimbulkan persoalan yang besar. Bagaimana mungkin seorang individu yang pernah terpalit dengan dakwaan serius berkaitan rasuah masih diberi mandat untuk mengemudi institusi tertinggi legislatif negeri, katanya. Apakah nilai integriti, kewibawaan serta maruah dewan mampu terpelihara di bawah pemimpin sedemikian, soalnya. Hisham berkata insiden ini seolah-olah menjadi satu contoh baru dalam politik Sabah bahawa jika seseorang ditangkap atau dikaitkan dengan menerima wang, ia boleh ditaksirkan sebagai pinjaman untuk mengelak tindakan selanjutnya. Apakah ini mesej yang baik diwariskan kepada generasi akan datang tentang erti integriti seorang pemimpin? Tegasnya, sudah tiba masanya untuk mengkaji semula proses pelantikan speaker supaya ia lebih sejajar dengan semangat demokrasi moden. Amalan yang membenarkan lantikan daripada luar kalangan ahli dewan dilihat tidak lagi relevan dan perlu diperhalusi semula.
Bukankah lebih wajar sekiranya speaker dipilih oleh ahli kalangan ahli Dewan Undangan Negeri itu sendiri yang lebih memahami denyut nadi rakyat dan tanggung jawab legislatif? Hisham turut mempersoalkan sama ada imej Dewan Undangan Negeri boleh dipelihara sekiranya prosidingnya dipengerusikan oleh seorang yang sedang dia siasat atau berdepan kemungkinan pendakwaan. Adakah pelantikan sedemikian akan mengangkat maruah negeri atau sebaliknya hanya mengundang rasa malu dan penghinaan kepada rakyat Sabah di mata negara? Soal beliau lagi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Bye-bye.